warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nurul Afa binti Abu Mansur akan membentangkan kajian yang bertajuk hubungan antara pembelajaran berasaskan inkuiri dengan kemahiran memahami kronologi dalam kalangan murid sekolah rendah. Kamu mengetahui, pendidikan sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang telah lama diterapkan dalam kurikulum pendidikan di negara kita. Oleh itu, pelbagai perubahan juga telah dilaksanakan bagi menjadikan pembelajaran sejarah adalah lebih sesuai dengan keperluan semasa. Antaranya adalah dengan menekankan kemahiran pemikiran sejarah agar pembelajaran dalam bilik darjah menjadi lebih bermakna. Namun begitu, minat murid terhadap subjek ini masih kurang memberangsangkan kerana bosan dengan penghafalan fakta ditekankan serta kaedah berpusatkan guru yang sering diamalkan dalam bilik darjah seperti kaedah penerangan. Sewajarnya, guru lebih menekankan peranan murid dalam sesi pembelajaran bersesuaian dengan kaedah pembelajaran abad ke-21. Tambahan pula, kemahiran pemikiran sejarah, khususnya kemahiran memahami kronologi, perlulah diterapkan dalam pembelajaran sejarah sejak peringkat sekolah rendah melalui pelbagai pendekatan berpusatkan murid seperti pembelajaran berasaskan inkuiri. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara pembelajaran berasaskan inkuiri dengan kemahiran memahami kronologi dalam pelajaran sejarah di sekolah rendah. Objektif kajian dibahagikan kepada tiga. Yang pertama, mengenal pasti fasa pembelajaran berasaskan inkuiri murid berdasarkan model 5E dalam mata pelajaran sejarah di sekolah rendah. Yang kedua, mengenal pasti elemen kemahiran memahami kronologi yang dicapai oleh murid dalam mata pelajaran sejarah di sekolah rendah. Yang ketiga, mengenal pasti hubungan yang signifikan antara pembelajaran berasaskan inkuiri dengan kemahiran memahami kronologi dalam kalangan murid sekolah rendah. Hipotesis kajian dibina berdasarkan ketiga-tiga objektif tersebut. Namun, hipotesis yang kedua dibahagikan kepada dua saf, iaitu yang pertama, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara elemen kemahiran memahami kronologi yang dicapai oleh murid dalam mata pelajaran sejarah di sekolah rendah sebelum dan selepas pembelajaran berasaskan inkuiri. Yang kedua, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara elemen kemahiran memahami kronologi yang dicapai oleh murid dalam mata pelajaran sejarah di sekolah rendah sebelum dan selepas pembelajaran sejarah tradisional. Kerangka konseptual kajian. Kajian ini dibina menggunakan model 5E, iaitu salah satu model yang dibina berdasarkan teori konstruktivisme di mana murid membina sendiri pengetahuan mereka melalui bimbingan guru. Dalam model 5E terdapat 5 fasa yang ditekankan, iaitu engagement, exploration, explanation, elaboration dan evaluation. Kelima-lima fasa ini akan dinilai dengan menggunakan item soal sidik. Soal sidik ini dibahagikan kepada 5 bahagian mengikut 5 fasa yang dinyatakan. Setiap fasa akan mempunyai 5 soalan dan pilihan jawapan adalah secara dikotomus, iaitu ada dan tiada. Bagi pilihan jawapan ada, satu mata akan dikira untuk dinilai dengan dan dianalisis menggunakan analisis SPSS versi 26. Seterusnya, elemen kemahiran memahami kronologi, konstruk yang terdapat di dalamnya ialah elemen asas sejarah, konsep masa, susunan masa, konvensi masa. Soalan ujian akan dibina dengan menggunakan keempat-empat elemen ini berdasarkan tajuk pemimpin negara bagi kurikulum sejarah tahun 6. Tinjauan literatur dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu pembelajaran berasaskan inkuiri dan kemahiran pemikiran sejarah. Kaedah inkuiri merupakan satu cara yang dapat digunakan untuk membuktikan ilmu-ilmu sains sosial serta sebagai kaedah pengajaran dalam mata pelajaran sejarah. Model 5E merupakan satu model yang dibina menggunakan teori pembelajaran konstruktivisme melalui pendekatan inkuiri. Kajian yang dilaksanakan oleh Sarmila dan Razak ini telah membina satu modul sejarah bagi murid tingkatan 4 dengan menggunakan model 5E. Dapatan daripada tinjauan literatur juga menunjukkan kajian berkenaan dengan inkuiri telah dilaksanakan di pelbagai peringkat merangkumi pelbagai mata pelajaran dan dapatan juga menunjukkan kebanyakannya memberikan kesan yang positif terhadap murid. Namun begitu, terdapat juga beberapa kekangan yang dinyatakan seperti persepsi guru, kekangan masa, kekurangan bahan bantu mengajar dan sikap pelajar yang tidak bersungguh-sungguh. Kemahiran pemikiran sejarah merupakan salah satu kemahiran sejarah yang perlu diterapkan dalam kurikulum sejarah.
Kemahiran memahami kronologi merupakan salah satu daripada kemahiran utama yang ditekankan. Kronologi merupakan satu proses menyusun urutan kejadian secara teratur untuk melihat masa lalu, masa kini dan masa depan mengikut urutan peristiwa bersejarah. Kemahiran memahami kronologi ini penting kerana ia merupakan asas utama untuk melahirkan kemahiran pemikiran sejarah yang lain seperti kemahiran meneroka bukti dan membuat rasionalisasi. Kebanyakan kajian berkenaan dengan kemahiran pemikiran sejarah dilaksanakan dengan menggunakan model atau kaedah tertentu seperti kajian dilaksanakan menggunakan kaedah roda masa dan juga kajian yang menggunakan pendekatan berpusatkan sumber. Metodologi kajian. Kajian ini merupakan kajian kuasi eksperimen iaitu sampel dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan untuk melihat keberkesanan pembelajaran berasaskan inkuiri dengan lebih dekat. Seterusnya, kajian korelasi juga dilaksanakan untuk melihat hubungan antara fasa pembelajaran berasaskan inkuiri yang dicapai oleh sampel dengan kemahiran memahami kronologi yang dicapai oleh sampel kajian. Instrumen yang digunakan ialah soal sidik dan ujian pra dan pos. Memandangkan kajian ini dilaksanakan sewaktu perintah kawalan pergerakan. Jadi, kajian ini dilaksanakan secara atas talian dengan menggunakan pautan Google Form. Sampel kajian terdiri daripada 50 orang murid tahun 6 di sebuah sekolah rendah yang terletak di daerah Gombak, Selangor. Sampel kajian dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu 25 orang untuk kumpulan kawalan dan 25 orang untuk kumpulan rawatan. Kajian rintis juga dilaksanakan terhadap 10 orang sampel kajian untuk menilai sama ada sampel kajian dapat memahami item soalan yang ditanyakan dan dapatan nilai Alpha Cronbach menunjukkan bahawa ia berada pada tahap yang baik dan boleh diterima iaitu 0.71. Prosedur kajian ini dilaksanakan selama 3 minggu iaitu yang pertama, surat kebenaran telah diminta daripada Fakulti Pendidikan untuk diserahkan kepada pihak pentadbir sekolah serta beberapa sampel kajian yang terlibat. Seterusnya, pada minggu pertama, pengkaji telah melaksanakan ujian pra terhadap kedua-dua kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Kumpulan rawatan akan menjalani pembelajaran terhadap tajuk pemimpin negara dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan inkuiri, manakala kumpulan kawalan akan belajar tajuk yang sama namun dengan menggunakan pembelajaran berpusatkan guru seperti menggunakan slide pembentangan dan buku teks. Bagi minggu pertama, kumpulan rawatan akan menjalani fasa penlibatan dan fasa penerokaan. Pada fasa penlibatan, guru akan menerangkan berkenaan dengan kajian yang perlu dicari oleh murid, yang perlu dikaji oleh murid. Seterusnya, murid akan meneroka iaitu mencari maklumat yang diperlukan. Apabila telah mengumpul maklumat yang mencukupi, murid akan membentangkan dan menghasilkan bahan pembentangan mengikut kreativiti masing-masing sama ada dalam bentuk brosur, slide pembentangan ataupun poster. Pada minggu kedua, sampel kajian akan membentangkan hasil pembentangan mereka kepada rakan sekelas dan akan berlaku proses soal jawab pada fasa pengembangan dan penerangan. Fasa penilaian akan dilaksanakan sepanjang fasa-fasa yang lain dan pada penghujung untuk melihat keberkesanannya terhadap pembelajaran berasaskan inkuiri. Item soal sidik juga diberikan pada penghujung supaya murid dapat memahami dengan jelas setiap item soalan yang ditanya. Bagi kumpulan kawalan, murid akan menjalani proses pembelajaran dalam tajuk yang sama iaitu pemimpin negara di mana murid akan belajar berkenaan dengan sejarah kewujudan Perdana Menteri, peranan dan bidang tugas Perdana Menteri serta biodata ringkas Perdana Menteri sama seperti kumpulan rawatan. Namun, pendekatan berpusatkan guru adalah lebih kepada penerangan daripada guru serta perbincangan secara tidak langsung. Seterusnya, ujian pos akan dilaksanakan pada minggu ketiga untuk melihat adakah terdapat peningkatan dalam kemahiran memahami kronologi murid. Seterusnya, data akan dianalisis untuk menghasilkan laporan dan perbincangan. Dapatan kajian daripada
data yang telah diperolehi akan dijalankan ujian normaliti dan didapati bahawa data bertaburan secara tidak normal. Oleh itu, ujian non-parametrik akan dijalankan untuk melihat hipotesis yang telah ditetapkan. Untuk soal 3D, analisis deskriptif akan dijalankan untuk melihat nilai min dan peratus bagi setiap fasa dan keseluruhan sampel kajian. Seterusnya, one sample Wilcoxon test akan dijalankan untuk melihat sama ada terdapat perbezaan. Ujian pra dan post akan dilaksanakan ujian Wilcoxon Mesh Baseline Rank mengikut kumpulan masing-masing, iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Hal ini bagi melihat adakah terdapat perbezaan terhadap elemen kemahiran memahami kronologi murid semasa ujian post dan juga ujian pra. Seterusnya, ujian korelasi akan dilaksanakan terhadap kumpulan rawatan sahaja kerana kumpulan kawalan tidak akan menjawab soal selidik kerana mereka tidak menjalani proses pembelajaran berasaskan inquiry. PASMIN fasa 5E akan diuji dengan markah ujian post untuk melihat adakah terdapat hubungan signifikan antara pembelajaran berasaskan inquiry dengan kemahiran memahami kronologi murid. Objektif yang pertama, mengenal pasti fasa pembelajaran berasaskan inquiry murid berdasarkan model 5E dalam mata pelajaran sejarah di sekolah rendah. Dapatan kajian menunjukkan min keseluruhan fasa pembelajaran berasaskan inquiry murid adalah pada 4.51 dan kebanyakan sampel kajian menunjukkan dapatan min antara 4 dan 5.0. Hal ini menunjukkan bahawa fasa pembelajaran berasaskan inquiry murid berada pada tahap yang tinggi dan min terendah hanyalah pada 3.2 yang diperolehi oleh satu sampel sahaja. Dapatan Wilcoxon test juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap pembelajaran berasaskan inquiry murid dengan nilai iaitu 1.672 dan nilai signifikan 0.095. Seterusnya, untuk objektif yang kedua, bagi kumpulan rawatan, didapati bahawa terdapat 6 sampel yang menunjukkan penurunan dan 16 sampel yang menunjukkan peningkatan dalam markah ujian post dan ada 3 sampel yang menunjukkan tiada perbezaan. Dapatan daripada ujian Wilcoxon Mesh Pair menunjukkan bahawa terdapat perbezaan signifikan antara skor kemahiran memahami kronologi murid sebelum dan selepas pembelajaran berasaskan inquiry murid dengan nilai negatif 2.301 di mana nilai signifikan adalah 0.021 iaitu kurang daripada aras signifikan 0.05. Oleh itu, hipotesis 0 ditolak. Bagi kumpulan kawalan, didapati bahawa 8 orang sampel menunjukkan penurunan, manakala 12 orang sampel menunjukkan peningkatan dan 5 orang sampel menunjukkan tiada perbezaan markah antara ujian pra dan ujian post. Kajian ini mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara skor kemahiran memahami kronologi murid sebelum dan selepas pembelajaran berasaskan inquiry dengan nilai W sebanyak 0.735 dan nilai signifikan adalah 0.462 iaitu melebihi aras signifikan ditetapkan. Oleh itu, hipotesis 0 gagal ditolak. Bagi objektif yang ketiga, mengenal pasti hubungan signifikan antara pembelajaran berasaskan inquiry dengan kemahiran memahami kronologi dalam kalangan murid sekolah rendah, ujian korelasi Sperman-Rowe telah dijalankan untuk menguji adakah terdapat perhubungan antara kedua pemboleh ubah tersebut. Dapatan menunjukkan bahawa terdapat perhubungan yang sederhana dan signifikan antara tahap pembelajaran berasaskan inquiry dengan kemahiran memahami kronologi dalam mata pelajaran sekolah rendah iaitu nilai korelasi yang diperolehi adalah 0.428 dan aras signifikannya adalah 0.033 iaitu kurang daripada 0.05. Hal ini menunjukkan bahawa hipotesis 0 adalah ditolak. Perbincangan, dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan korelasi yang sederhana antara fasa pembelajaran berasaskan inquiry dalam mata pelajaran sejarah dengan elemen kemahiran memahami kronologi dalam kalangan murid sekolah rendah. Hal ini menunjukkan bahawa pembelajaran abad ke-21 yang berpusatkan murid adalah berkesan untuk meningkatkan kemahiran memahami kronologi murid. Pelaksanaan inquiry juga memberikan kesan positif kepada murid apabila kemahiran berfikir murid meningkat dengan menunjukkan peningkatan dalam markah ujian post. Menunjukkan bahawa kemahiran memahami kronologi murid juga meningkat.
Namun begitu, terdapat juga halangan untuk pelaksanaan inquiry seperti tempoh masa yang lama dan sikap murid untuk memberikan komitmen terhadap tugasan yang diberikan. Guru perlulah bijak untuk merancang memandangkan pendekatan berasaskan inquiry ini merupakan pendekatan yang fleksibel dan dapat dilaksanakan melalui pelbagai teknik seperti secara projek, secara persembahan dan sebagainya. Kepentingan kajian ini ialah dapat menambah kajian berkenaan dengan inquiry dalam pendidikan sejarah, khususnya kerana sejarah sememangnya menekankan pembuktian sumber. Hal ini bersesuaian dengan pelaksanaan model 5E yang menekankan penerokaan sumber serta memberikan pengalaman kendiri kepada murid untuk meneroka dengan lebih jelas pada masa akan datang. Hal ini secara tidak langsung akan menggalakkan murid untuk melaksanakan pembelajaran kendiri pada masa akan datang dengan lebih efektif dan terbimbing apabila mereka sudah terbiasa untuk mencari sendiri maklumat yang diminta oleh guru sebelum membentangkannya dan berkongsi dengan rakan-rakan sekelas. Tambahan pula, kaedah ini menggalakkan kaedah Sokratik secara dua hala dengan murid melalui perbincangan kerana pada fasa pengembangan dan penerangan terdapat sesi soal jawab mengikut aras. Cadangan kajian pada masa akan datang ialah dengan melaksanakannya di dalam demografi yang berbeza kerana kajian ini dilaksanakan di sebuah sekolah yang terletak di kawasan bandar. Test sampel perlulah lebih besar kerana menurut Azizi 2017, seharusnya test sampel untuk kajian eksperimen adalah 30 orang. Namun kekalangan pandemik semasa menyebabkan pengkaji hanya mampu menentukan sebanyak 25 orang sahaja bagi setiap kumpulan. Pendekatan inquiry juga boleh dilaksanakan dengan penilaian berbeza seperti dengan melaksanakan penilaian secara lisan, secara persembahan ataupun simulasi. Selain itu, kajian korelasi juga dapat dilaksanakan dengan melibatkan kemahiran pemikiran sejarah yang lain seperti membuat imajinasi dan kemahiran membuat rasionalisasi. Kesimpulannya, pembelajaran inquiry bukanlah sekadar untuk meningkatkan tahap kognitif murid, namun dapat meningkatkan rasa ingin tahu dalam diri mereka, seterusnya menggalakkan pembelajaran kendiri bersesuaian dengan keperluan murid pada abad ke-21. Guru perlulah memperbagaikan kaedah pembelajaran yang berpusatkan murid agar mereka lebih bersemangat untuk mempelajari pengetahuan dan kemahiran baru. Oleh itu, pihak-pihak bertanggungjawab perlulah saling bekerjasama untuk menyebarluaskan pendekatan ini agar dapat dilaksanakan dalam bilik belajar, seterusnya dapat merealisasikan falsafah pendidik kebangsaan. Sekian, terima kasih.